Naratif Islam Melayu terancam itu tidak hanya muncul secara spontan ketika Pakatan Harapan memerintah. Ia telah pun melatari apa sahaja isu yang pernah kita bawa sebelum kita menjadi kerajaan 2018. Isu Islam Melayu terancam ini sudah dimainkan. Kalau kita sorot sedikit masa belakang sedikit, kita akan dapati isu-isu yang pernah kita bawa dalam kempen-kempen kita sebelum jadi kerajaan 2018. Banyak tentang isu-isu governance, isu rasuah, isu GLC yang tidak dilihat dengan telus, dan juga penyelewengan-penyelewengan seperti tabung haji, Felda, MARA dan sebagainya. Tapi apa yang dijawab oleh kerajaan BN waktu itu ialah mereka tidak menjawab secara substantif apa yang kita ketengahkan, melainkan dia menjawab melalui isu-isu perkauman. Seperti ini kelompok-kelompok yang bahaya kepada Islam, mereka golongan liberal, mereka ini kalau jadi kerajaan terancamlah Melayu. So naratif itu tidak baru sebenarnya. Tapi alhamdulillah kehendak Allah juga kita berjaya untuk jadi kerajaan tahun 2018. Itulah juga sentimen yang dimainkan. Mereka tidak sama sekali menegur kita atau mengkritik kita dari sudut dasar yang kita perkenalkan. Tapi mereka terus-menerus mainkan isu seperti semua kita tahu, adib. Betul. Kita tahu semua isu disebut kuda tunggangan DAP. Kemana mabuk, LGBT. Yes, perkara yang menaikkan sentimen dan kemarahan. Pemandu mabuk, kerajaan hari ini Islam terancam, orang hina Islam, yang dulu pun ada juga orang hina Islam. Masa zaman kita dilihat, oh inilah tengok, apa ni mereka berani menghina Islam. Itu isu yang terus dimainkan dan kita tahu apa yang berlaku pasca Sheraton, lepas tu jatuh kita. Dan itulah benda yang sama hari ini dimainkan. Kononnya mereka membentuk kerajaan hari ini di atas nama Melayu, Islam, yang kononnya kita tak bela. Tetapi saudara Umar, yang menariknya, mungkin Allah nak tunjuk kepada rakyat Malaysia bahawa daripada awal lagi, isu Melayu Islam ni lebih kepada isu auta, bukan fakta. Auta. Sebab bila mereka jadi kerajaan hari ni, Islam hina lagi teruk. Dulu kurang-kurang masa zaman saya di menteri, kita ada buat talian khas untuk mereka mengadu. Dan kemudian kami boleh direct dengan pihak PDRM, SKMM untuk dari aduan itu kita boleh ambil tindakan setelah kita melihat ianya satu yang genuine dan sebagainya. Sekarang di mana kita nak lapor? Tidak ada. Yang kedua isu apa lagi? Pemandu mabuk. Lagi ramai pemandu yang mabuk contohnya kan. Bermakna isu adib selesai? Tak selesai. Betul. Masih lagi. Belum ada keputusan pun. Saya satu lagi, saya tengah membayangkan macam mana kalau sekarang pentadbiran YB selaku menteri. Sekarang Sajat boleh lepas keluar negara. Isu Sajat boleh terlepas kan? Sekarang dah terlepas luar negara kalau YB teruk lah kena ni. Lagi teruk dia kutuk lagi ya, dia tunjukkan, dia mencabar dia punya keadaan. Jadi bagi saya isu Islam, isu Melayu ini lebih isu yang auta daripada fakta, yang tidak ada substance ya, hanya sekadar menimbulkan sentimen dan emosi supaya orang marah kat kita. Lah hari ini pun sentimen dan emosi yang sama digunakan dalam keadaan hari ini, kos sara hidup yang tinggi, ekonomi yang semakin tekanan hidup dan sebagainya. Mereka masih lagi bermain isu-isu Melayu Islam ini sebagai kononnya boleh menaikkan sentimen orang-orang Melayu bagi mereka mengekalkan kuasa. Tetapi apa yang kita dapat lihat hari ini Omar, segala apa yang mereka gunakan isu Islam Melayu itu hari ini makan balik mereka, dan akhirnya saya harap rakyat boleh buat satu rumusan bahawa cerita ini adalah cerita dongeng, cerita yang auta, yang tidak berpijak di bumi nyata, yang sekadar untuk menaikkan satu sentimen dan semangat kebencian antara kaum dan antara agama. Bagi saya ini sangat bahaya. Kita melihat dalam konteks Islam itu, kita perlu melihatnya dalam kerangka perlembagaan. Perlembagaan dengan jelas menyatakan Islam agama persekutuan. Dan segala peruntukan untuk agama Islam itu ada dalam bajet yang tidak ada di dalam peruntukan yang lain. Itu sendiri memberi makna bahawa Islam itu diberi keutamaan berbanding dengan agama lain. Itu kita tidak pernah nafikan dan kita tidak pernah menimbulkan apa-apa pun persoalan. Tiada pertikaian di situ. Tiada pertikaian di situ. Kita tahu adanya mahkamah syariah yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Dan kita tahu adanya akta jenayah syariah yang diperuntukkan juga. Dan kita juga tahu adanya majlis raja-raja yang menaungi semua pentadbiran Islam. Dan Tuanku Yang Pertuan Agong adalah merupakan simbol kepada ketua agama Islam di dalam negara ini. Maka semasa pemerintahan kita, itulah yang kita cuba kukuhkan dalam kerangka itu. Contohnya saya bagi, apabila kita bercakap tentang mahkamah syariah,
kita memperkenalkan pengukuhan dari sudut hakim-hakim, pengukuhan dari sudut Akta Profession Guaman Syar'i 2019 yang memberikan satu ruang kepada peguam-peguam syar'i kita dipandu dengan satu akta yang sama dia punya tuntutan macam bar council dan sebagainya. Ini satu yang dilihat sangat baik. Betul. Kerana tak dibuat pun zaman tak pernah, dah beberapa tahun mereka tak pernah buat benda itu dan kita berjaya buat dalam masa YB tak sampai 2 tahun. Ya. Itu maksud saya. Siapa kata kita tak bela Islam? Okay, saya beri contoh lagi tabung haji. Tabung haji ketika kita ambil, jelas sumber menyatakan secara rasmi waktu itu gap antara aset dengan liability yang menandakan teruknya kedudukan kewangan tabung haji dan bahayanya dia, betapa terdedahnya dia kepada masalah dengan deposit dan sebagainya. 10 bilion. Jelas perkara tersebut. Itu menarik untuk kita kupas lebih lanjut sebentar dalam soalan berikut tentang tabung haji. Tapi kalau boleh saya sentuh sikit lagi, saya teringat ramai bila kita buat satu program bersama wanita kan, antara yang mereka terkesan betul apabila golongan wanita yang orang kata dah tergantung lama. Betul. Itu antara pendekatan pembaharuan yang kita pernah perkenalkan waktu itu memudahkan urusan. Kadang-kadang orang kata bertahun-tahun tapi tak selesai. Kita namakan dia sebagai Mahkamah Hadanah, di mana ada satu mahkamah yang kita peruntukkan untuk menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan tadilah tuntutan cerai, tuntutan nafkah anak, tuntutan hadanah, dengan maksud kita mempercepatkan proses itu tanpa dia terpaksa menunggu panjang. Satu. Yang kedua, inisiatif kita juga adalah untuk membela kaum wanita yang selama ini apabila mendapat keputusan hakim bahawa suami perlu membayar contohnya nafkah, tetapi keputusan mahkamah syariah itu tidak terikat kepada si suami kerana tidak ada dalam peruntukan perlembagaan. Contohnya, kita bising macam mana pun, tak ada pun dalam akta kewangan yang menyatakan bahawa tuntutan nafkah perlu diberi apabila mahkamah telah membuat keputusan. Dia sebut mahkamah sivil, tapi dia tak sebut mahkamah syariah. So zaman kita cuba letakkan keputusan mahkamah syariah itu binding dari segi keputusan hakim. So kalau jadi apa-apa, maka boleh bekukan akaun suami, boleh keluarkan daripada KWSP, maknanya itu kita lakukan. Cuma Ismail Sabri, Perdana Menteri Keluarga Malaysia kita hari ini, dia announce kita telah berjaya. Sebenarnya kita dah buat dah benda tu. Buat dah lama dulu. Cuma dia just zaman dia tu dia terkencok ya. So bermakna tidak timbul isu kita tak bela Islam. Kita tidak, sebab itulah keperluan untuk membela Islam. Bila orang tanya kita kenapa tak buat RU 355? Sebenarnya kalau kita melihat secara menyeluruh sistem kehakiman yang ada dari sudut syariah, banyak masalah. Betul. Infra, masalah kompetensi hakim, masalah peruntukan undang-undang masih lagi tidak kompeten dengan kalau kita meningkatkan hukuman di dalam RUU 355 itu. Maka kita menumpukan untuk pengukuhan tersebut. Itulah salah satu cara untuk kita membela Islam dalam konteks perundangan dan juga mahkamah syariah yang ada hari ini. Umpama dia punya benda asas pun tak selesai. Yes. Tiba-tiba kita nak bercerita. Nak naik hukuman. RUU 355 ni ialah tentang menaikkan hukuman denda. Itu saja. Itu saja. So, macam mana saya boleh bersetuju untuk berbuat demikian? Hakim-hakim kompeten atau tidak? Ini dia nak penjara orang 10 tahun, 15 tahun ni. Dia nak sebat ni, 100 hutan ni. Tapi dari segi fasiliti pun kita tak mampu lagi. Tidak mampu. Pembuktian, evidence macam mana? Betul. Kalau dalam contohnya hari ini pembuktian secara saintifik, adakah hakim-hakim kita kompeten? Kerana ini dia nak hukum orang ni. So, these are question yang kita perlu melihat bahawa Islam memerintahkan kita melakukan keadilan dengan ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dia tidak kata innallaha ya'muru bil adli. Adil itu bisa saja sebagai satu konsep, tetapi al ihsan itu dalam konteks melaksanakannya di mana? Sebab itulah Allah kata innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sebab adlu konsep. Ihsan itulah yang kita sebut tentang proses, prosedur, infra, kompetensi. Maka berbuat demikian bukan bermakna kita meninggalkan Islam. Menyeluruh dan itulah bahawa orang nampak wah Islam ini sangat adil. Bukan konsep adil-adil. Contohnya kalau kata hari ini kes wanita ibu yang dia dipenjara 7 hari kerana tidak mengikut waktu menziarahi anak dia. Dan dikatakan kononnya mencabar keputusan mahkamah. Jadi orang akan tengok mahkamah syariah macam ni ke? Takkan sekeras itu. Takkan sekeras itu. Mak nak tengok anak dan tarikh itu pula ditukar. Bukan kehendak dia tapi kehendak anak dan juga suami itu. Maka bila timbul berbagai isu, orang akan kata, oh begini mahkamah syariah. Ini yang pada akhirnya mendatangkan fitnah pada Islam. Itu maksud saya. Apakah cara ini kita membela Islam? Membela Islam itu bukan saja untuk memberi keadilan kepada orang Islam,
Tetapi membela Islam itu perlu menunjukkan kepada yang bukan Islam. Islam itu adalah adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bukan saja nak menghukum orang itu dengan keadilan, tetapi ia mesti dilihat adil di mata Islam dan yang bukan Islam.